Jangan tunggu kita sakit baru nak berinfak. Ayuh, sementara kita sihat dan berkemampuan, mari berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayubi, Pulau Buih, Pasir Mas, Kelantan sekarang. Semoga infak anda ini akan mendatangkan kebaikan beribu kepada kita semula, insya-Allah. Pagi ni kita nak bicara berkaitan tajuknya sifir sedekah ganjaran 700 kali ganda. Bukan sahaja matematik ada sifir. Dalam sedekah pun kita ada sifir. Bersama dengan pendakwa Ustaz Datuk Badli Shah yang berada di talian sekarang. Assalamualaikum Ustaz Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Datuk mungkin boleh terangkan bagaimana logiknya formula sifir sedekah ini. Dipersilakan Ustaz Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengikut pengkiraan asas matematik, apabila 1 tolak 1 maka hasilnya adalah kosong. Bagaimanapun dia tidak sama untuk kiraan amalan sedekah. Kerana perkiraan 1 tolak 1 itu boleh menjadi 10 hingga 700. Sebab itu disebutkan dalam Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perbandingan orang yang infakkan atau belanjakan hartanya di jalan Allah adalah seperti benih yang tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji benih lagi. Ini surah Al-Baqarah ayat 261. Sebab itu dia sedekah ni walaupun kita kehilangan sesuatu, tapi dia bukan hilang jadi kosong. Dia akan menambahkan pula. Itu yang Nabi sebut, wa aksiru sadaqah fi sirri wal alaniyah tarzaku wa tunsaru wa tajbaru. Kemudian Nabi kata, ma naqasat malun sadaqatin, ma naqasat sadaqatin min malin bal yasdad. Sedekahlah kamu kerana harta kamu akan bertambah. Ada ulama mengatakan bahawa tambah ni banyak maksud. Ada yang maksudkan sebagai harta akan bertambah, mana Allah akan ganti. Dan juga bertambah ni juga nak erti kata dia punya gandaan pahalanya tidak sama seperti amalan-amalan biasa. Kita kalau sedekah hari biasa, contoh kita sedekah RM1, amalan kita di sisi Allah dicatat oleh malaikat RM10. Kalau kita sedekah di bulan Rejab RM1, malaikat tulis RM70. Sedekah di bulan Syaban RM1, malaikat tulis RM700. Sedekah di bulan Ramadan RM1, malaikat tulis RM1000. Dan begitulah seterusnya. Sebab itu orang Islam tak sewajarnya menjadi orang yang terlalu berkira-kira, khususnya dalam hal nak bersedekah atau nak berinfak. Sebab pahala yang disediakan luar biasa sekali. Ayuh, jangan kita jadi orang yang kedekut. Sebab orang yang kedekut ini dia takkan kaya dan takkan miskin orang yang banyak sedekah. Abu Hurairah pernah cerita, ja'a rajulun ila Nabi faqala ya Rasulullah ay sadaqah a'zam ajran. Dia datang jumpa Nabi, ya Rasul, apa sedekah kalau saya buat pahalanya paling besar sekali nilainya? Kata Nabi, anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mul ghina. Sedekah yang paling tinggi markah nilainya, kamu sedekah masa sihat, janganlah terbaring baru sedekah. Yang kedua, masa kamu tengah kedekut. Yang ketiga, kamu takut jadi miskin. Dan tengah berangan jadi orang kaya. Ayuh, para penonton sekalian, jangan jadi orang kedekut. Orang beriman takkan kedekut. La yajtami' syuh wal iman fi qalbi abdi abadan. Kedekut dan iman takkan bergabung. Kalau orang kedekut, maknanya dia tak beriman. Ayuh, orang kedekut berkira-kira, bakhil kedekut setakai jering. Lama berfikir bila menyara, kerana takut tabungnya kering. Jangan kedekut. Masya Allah, itu dia. Jadi mungkin Ustaz Datuk boleh kongsikan juga hikmah yang Allah janjikan bila kita bersedekah. Baik, sedekah ini selain daripada pahala ialah kita nak pahala. Salah satu daripada perkara yang nak sangat kita gapai daripada sedekah ini adalah ketenangan jiwa, ketenangan hidup. Tuan-tuan, ketenangan ni benda yang semakin payah nak didapati. Ada orang rumah besar bertingkat-tingkat, duit tebal berlipat-lipat, kereta bersusun berkilat-kilat, isteri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi mereka hari-hari kiamat. Apa hal? Kerana ketenangan tidak ada. Sebab itu Allah janji, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Ada dua. Orang yang bersedekah sama ada secara sembunyi ataupun terang-terang, falahum ajruhum inda rabbihim. Pertama, aku bagi pahala. Pahala yang kita cerita tadi adalah 10, 70 sampai 700 sampai 1000. Yang kedua, ini penting. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tak akan ada ketakutan lagi dah dalam jiwa mereka
dan mereka tidak lagi bersedih hati. Surah Al-Baqarah ayat 274. Sebab itu Allah Ta'ala memberikan jaminan orang yang bersedekah, Allah akan beri dia ketenangan dalam hidup dia. Dan ketenangan ini benda yang dah tak boleh dibeli lagi. Berapa ramai orang ada kekayaan, ada kuasa, pangkat dan macam-macam. Tapi malam tak boleh tidur. Nak tidur mesti mau makan ubat baru boleh tidur. Ada orang tidur tapi pukul 3, pukul 4 terbangun lagi. Lepas tu tak boleh tidur lagi. Maknanya tidur tak pernah cukup. Apa sebab? Hilang ketenangan, kegusaran hidup. Maka salah satu daripada hikmah kita nak banyak menolong orang supaya Allah beri kita ketenangan. Ketenangan dalam perkahwinan, ketenangan dalam pekerjaan kita, ketenangan dalam hal keluarga kita. Yang ini kita nak. Kebaikan yang terus menerus ada dan ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah fadilat sedekah. InsyaAllah. Jadi Ustaz Datuk mungkin boleh kongsikan juga sedekah yang bagaimana yang boleh memberi pahala yang berterusan dan juga berapa anggaran dana yang diperlukan dan gambaran kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi ini apabila siap kelak. Terima kasih. Alang kepalang kita cerita tentang bersedekah ini. Salah satu daripada sedekah yang sangat bagus pada hemat saya adalah kita membantu orang yang sedang berjuang untuk belajar dan orang nak menyebarkan ilmu Allah. Dia sebab kita wakaf ilmu ni benda yang berkekalan. Jadi kita nak ambil kesempatan berkongsi berkenaan pembinaan kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi yang sekarang ni sangat-sangat memerlukan bantuan daripada kita semua. Mereka nak bina masjid dan juga Mahat Tahfiz. Jadi secara ringkasnya kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi ini diasaskan oleh Cikgu Haji Zulta dan sekarang ni bertapak di Pulau Buih di Kangkung, Pasir Mas, Kelantan sejak tahun 2001 lagi. Dan tanah ini adalah tanah yang diwakafkan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan seluas 9 ekar. Jadi insya-Allah Masjid Tahfiz ini kita dirikan dengan masjid sekali sebab kita nak memudahkan pelajar dan juga penduduk setempat datang sama-sama beribadah. Jadi tujuan kita adalah bila Mahat Tahfiz ini dapat didirikan, kita dapat bangunkan modal insan anak-anak kita yang berupaya untuk jadi pemimpin dalam bidang agama dan juga profesional. Dan masjid yang akan dibina pula nanti dapat menampung pada satu-satu masa insya-Allah seramai 600 jemaah kurang lebih. Jadi dijangka kita boleh siap 2 tahun daripada sekarang, tetapi ini bergantung kepada dana wakaf kita. Jadi pada peringkat awal untuk kohort ataupun batch yang pertama ini pihak pentadbiran mensasarkan 200 orang pelajar tahfiz dan insya-Allah fasa untuk menambun tanah wakaf bagi mendirikan Masjid Tahfiz ini sudah pun selesai dan dijangka pembinaannya adalah dalam masa yang terdekat. Jadi kita ingin mengajak seluruh para penonton kita muslimin muslimat, ayo kita bantu untuk pembinaan kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi ini kerana ini bagi saya adalah pencen kubur kita. Okey, itu dia, Masya Allah. Jadi kepada penonton, inilah masanya untuk anda laksanakan ibadah anda sedekah, berinfak, berwakaf untuk membantu pembinaan kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi ini. Jadi Ustaz Datuk, mungkin last kepada penonton-penonton setia, sebab mereka ni nak sama-sama usaha nak sama-sama menyiapkan usaha yang telah dijalankan, bagaimana caranya untuk mereka berinfak ini? Baik, terima kasih. Bagi yang memiliki telefon bimbit, boleh saja mengambil gambar yang tertera pada skrin televisyen sekarang. Secara ringkasnya, kita sekarang ini berjaya mengumpul sebanyak RM818,000 dan masih memerlukan 12 juta lagi untuk nak melengkapkan pembinaan ini. Jadi, kepada yang nak membantu, boleh saja pertama, infak secara umum pada bila-bila masa dengan melakukan pindahan terus ke dalam akaun pihak pentadbiran iaitu Maybank seperti yang tertera, Bank Islam seperti nombor yang tertera dan juga di RHB Bank seperti nombor yang tertera. Cara yang kedua adalah dengan melakukan sumbangan secara online atas talian. Boleh saja layari laman sesawang pihak Dana Tahfiz iaitu www.danamasjidtahfizalayubi.com. Cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah boleh terus membuat sumbangan dengan menghubungi nombor-nombor seperti pertamanya Haji Zulta di talian 012-951-9426 ataupun menghubungi saudara Saifullah di nombor talian 019-985-3453. Marilah kita sama-sama membantu pembinaan kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi ini. InsyaAllah kalau kompleks ini siap kelak, bukan sekadar Mahat Tahfiz, ada masjid, ada asrama, ada pusat pentadbiran, dataran terbuka untuk aktiviti. Jadi kita dapatlah
pencen kubur. Maknanya makin digunakan seramai-ramainya oleh orang, makin banyaklah manfaat pahala kita akan dapat. Ayo, teruskan menyumbang. InsyaAllah. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Datuk Badli Shah yang merupakan seorang pendakwah di atas mewar-warkan sifir sedekah ni yang banyak manfaatnya kepada penonton setia TV Al-Hijrah. Jadi penonton, cepat-cepatlah cek wallet tu. Jom laksanakan ibadah anda iaitu infak sedekah berwakaf untuk pembinaan kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayubi ni. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Saya nak pergi cek wallet kru ada duit ke tidak nak sedekah ni. Kembali selepas ini. Jangan tunggu kita sakit baru nak berinfak. Ayo, sementara kita sihat dan berkemampuan, mari berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan komplek Masjid Tahfiz Al-Ayubi, Pulau Buih, Pasir Mas, Kelantan sekarang. Semoga infak anda ini akan mendatangkan kebaikan beribu kepada kita semula. Insya-Allah.